Baik, saudara, kita ke Sarawak pula petang ini. Antara fokus dari Bumi Kenyalang, Sarawak perlu teroka potensi tersembunyi di Pulau Borneo. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan, Vanessa. Ya, Sarawak perlu meneroka potensi tersembunyi Pulau Borneo dalam menjadikan Sarawak sebagai ibu kota perdagangan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia penting bagi memastikan negeri ini mendapat manfaat daripada pembangunan pesat ibu negara jiran di Borneo. Bagi menyokong usaha itu, Sarawak akan membangunkan infrastruktur baru termasuk membesarkan Pusat Konvensyen Sarawak dan akan membina Pusat Konvensyen Miri yang baru selain menubuhkan syarikat penerbangan sendiri bagi meningkatkan kemampuan aksesibiliti ke negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap demikian pada Malam Anugerah Anak Sarawak ke-10 2023 di Kuching. Sebanyak 9 anugerah disampaikan meliputi industri perniagaan, media dan juga penggiat industri pelancongan. Mesyuarat pertama bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 akan berlangsung selama 8 hari bermula Isnin depan hingga 24 Mei ini. Speaker Dun Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar berkata, persidangan akan dimulakan dengan upacara perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Jelasnya sebanyak 3 rang undang-undang RUU kerajaan akan dibentangkan pada persidangan kali ini. Ia melibatkan RUU Perbekalan Tambahan 2022-2023 dan RUU Perbekalan Tambahan 2023-2023 yang akan dibentang oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi baru kedua. Manakala Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pula akan membentangkan RUU Majlis Kraf Sarawak 2023. Bacaan pertama bagi ketiga-tiga RUU berkenaan ditetapkan pada 16 Mei ini. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia memaklumkan 4 hari diperuntukkan bagi sesi soal jawab iaitu mulai 16 hingga 19 Mei ini. Perbahasan usul penghargaan atas ucapan Yang di-Pertua Negeri pula ditetapkan mulai 17 hingga 19 Mei. 3 hari terakhir persidangan akan melibatkan sesi penggulungan oleh para menteri. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia memberitahu sebanyak 375 soalan lisan dan bertulis telah diterima dengan sebahagian besarnya merupakan soalan untuk Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau memaklumkan sehingga tarikh tutup penghantaran usul daripada ahli Dewan Biasa di bawah Peraturan Mesyuarat 23, pihak DUN tidak menerima sebarang usul setakat tempoh tersebut. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat pra-Majlis Persidangan DUN di Kuching. Mesyuarat kira-kira sejam yang bermula pukul 10 pagi dipengerusikan oleh Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dalam sidang media yang sama, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia memaklumkan terdapat satu usul kementerian untuk melulus percetakan semula Perlembagaan Negeri Sarawak akan dilaksanakan pada persidangan kali ini. Katanya usul untuk melulus percetakan semula Perlembagaan Negeri Sarawak itu akan dilakukan pada hari ketiga persidangan iaitu 17 Mei ini. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menjelaskan usul tersebut bertujuan memberi kuasa kepada kerajaan negeri mencetak semula 10,000 salinan Perlembagaan Negeri Sarawak. Sementara itu, Speaker DUN turut mengesahkan tiada RUU untuk meminda ordinan Mahkamah Bumiputera akan dibentangkan pada persidangan kali ini. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menjelaskan sehingga hari ini sama ada Setiausaha DUN Pilih Peter Tinggom atau beliau sendiri tidak ada menerima pemberitahuan bagi meminda ordinan tersebut daripada Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai. Beliau menyatakan demikian bagi mengulas kenyataan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap Jabu seperti dilaporkan oleh sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris yang menyatakan RUU untuk meminda ordinan Mahkamah Bumiputera adalah antara RUU baru yang dijangka dibentangkan pada persidangan DUN minggu depan.
Penganjuran Kapit Dayak Culture Festival KDCF 2023 merupakan usaha memartabat dan mempromosikan khazanah serta warisan budaya masyarakat asal Dayak di persada dunia. Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata penganjuran KDCF sekaligus mempromosikan Kapit sebagai destinasi pelancongan di Sarawak. Datuk Seri Alexander menjelaskan ia selaras dengan dasar Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP iaitu Promoting Sarawak to be a Premier Tourism Destination and a Showcase of Unique Arts, Culture and Heritage. Selari dengan produk MTCP iaitu Culture, Adventure, Nature, Food and Festival. Katanya objektif untuk mengetengahkan khazanah dan warisan kaum Dayak dapat direalisasikan dengan pelbagai program kebudayaan dan gerai jualan pada festival tersebut. Beliau berucap pada perasmian KDCF 2023 di Kapit. Projek pembangunan terus dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambir ke arah meningkatkan sosioekonomi penduduk. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat menegaskan antara projek pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan adalah naik taraf Dewan Masyarakat Kampung Bakam dan gelanggang futsal Kampung Bakam. Dr. Ripin yang juga Adun Lambir memberitahu pusat penjaja termasuk restoran di Bakam Point pula perlu ditambah baik khasnya membabitkan sistem perpaipan dan lampu supaya boleh diguna oleh penjaja dan pengunjung sebaik beroperasi. Selain daripada itu, peruntukan untuk naik taraf keperluan rumah-rumah ibadat juga disalurkan kepada gereja, surau dan masjid. Beliau berucap merasmikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Masjid Darul Khairat Bakam di Miri. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan peruntukan kepada 3 buah masjid dan 9 buah surau. Majlis Perbandaran Sibu MPS sentiasa menekankan pendekatan lebih proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat tempatan. Menurut Timbalan Pengerusi MPS Muhammad Abdullah Iskandar Dato' Rozli, pendekatan itu penting ke arah membantu mengawal dan mentadbir kawasan di bawah MPS. Muhammad Abdullah Iskandar berkata pentadbiran tersebut merangkumi pelbagai bidang antaranya pembangunan infrastruktur, pengeluaran lesen perniagaan, memantau keselamatan awam, menguruskan kebersihan dan kesihatan awam, perumahan, pelancongan serta melaksanakan aktiviti-aktiviti lain bagi kesejahteraan masyarakat tempatan. Beliau berucap demikian pada majlis merasmikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri anjuran MPS yang diadakan di Dewan Baitumal Sibu. Dalam ucapannya, beliau memberitahu majlis pihak berkuasa tempatan bersama rakyat sedemikian mampu mengeratkan perpaduan antara kaum selain memperkukuhkan hubungan antara MPS dan masyarakat di Sibu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Saudara, jangan lupa sama-sama saksikan Kemuncak Sapek Junior pukul 9 malam ini di TV2 secara langsung bersiaran dari Auditorium P. Ramlee Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak.